tu saya rasa saya salah tajuk. Saya buat karangan tapi tak ikut tajuk. Kamu Lari daripada tajuk, kuranglah pilih markah. pilih yang soalan mana? Saya pilih soalan karangan cerita. Karangan cerita. So kamu rasa kamu jawab soalan yang salah lah. Maksudnya Saya soalan jawab tanya buat lain. karangan tapi tak ikut tajuk. Dia lari Soalan dari tu tajuk. cakap pasal benda lain, kamu jawab benda Ah, lain. aha. Faham. Okay. Aina Abdul sudah masuk. Ramai juga yang ni, yang join malam ni. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Macam mana khabar? kita nak Sihat? pakai, Alhamdulillah sihat. Macam mana kita nak pakai filter bagi terang? Filter bagi terang Oh Saya pun ini. cuba. Biasalah Okay. kita. Filter lah kita. Berfilter lah. Tengok anak-anak muda kita pakai filter, kita pun pakai filter lah. Cik, macam tua sangat pula. Halo Mifdal. Hello Kak Aina. Halo cikgu. Hai. Aina ada kat mana tu? Saya di Ceras, di rumah saya. Di rumah lah. Ya. Tak pergi mana lah kan? Tak boleh lah cikgu. Pergi pasar raya boleh. Beli barang. Tapi saya bukan jadi memasak. Jadi saya jarang lah. Tak, nak pergi pasar raya tu bukan nak beli barang masak. Kita nak pergi keluar dari rumah je. Oh Kan? yes. Kadang-kadang. Betul. Dah duduk rumah lama-lama pun rasa juga dia punya penangan dia. Ya Allah. Macam manalah student ni dia boleh belajar daripada pagi sampai ni malam ni. Macam siang tadi kita ada kelas daripada pagi sampai petang, and then ni malam ni dia sambung pula yang ramai-ramai ni. Kan? Sambung pula malam ni dengan Kak Aina. Dia orang memang tak sabar nak jumpa dengan Kak Aina, dia orang cakap. Ya ke cikgu? Betul. Dia orang cakap tak sabarlah nak jumpa Kak Aina malam ni. Saya Aina Nation lah. Saya pun tak tahu ada Aina Nation apa semua. Saya Aina Nation. Ada Aina Nation. Ramai. Terima kasih. So kita nak menyelidik sikit lah. Apa specialnya Aina Nation? Bukan. Nak specialnya Kak Aina Abdul kita ni malam ni kan. Alright. So tapi malam ni saya nak set the context dulu. Malam ni kita nak sembang-sembang je. Kita bukannya nak buat bicara ilmiah yang terlalu ilmiah sangat. Bukan tak berilmiah. Berilmiah insya-Allah. Cumanya dia taklah macam official sangat lah So kita nak sembang-sembang and then nak tanya experience Aina and then Mifdal. Mifdal adalah salah seorang pelajar kita, pelajar PTDI yang dapat result cemerlang alhamdulillah. Straight A dalam SPM. Asalnya tak straight A, dia jadi straight A. Mana ada orang dalam masa beberapa minggu daripada tak straight A jadi straight A. Wow, saya rasa macam kecil sangat kan CP ni. Tak. Aina lagi besar. Saya je yang kecil. Apa ni, bukan macam ni kisah dia. Mifdal ni dia dapat 8A 1B. Betul tak Mifdal? Ceritalah Mifdal, cerita sendirilah. Masa dapat result 10 Jun hari tu, result saya 8A 1B+. 1B+ tu bahasa Inggeris. So cikgu saya dia bagi nasihat kat saya supaya buat sembangkan semula. Mana tahu ada rezeki. So bila sebulan tunggu result sembangkan semula tu, alhamdulillah saya dapat A-. So straight A SPM. Wow. Congrats. Alhamdulillah. Happy tak? Happy tak? Happy lah dapat banggakan parents. Kan? Mana tak happynya dia setiap hari tersenyum. Kan? Mifdal ni tambah sejak kemunculan dia bersama Caprice ni, dia semakin ramai follower. Dia dah level artis lah sekarang ni. Okay. Tu yang kita jemput dia tu malam ni.
dengan Kak Aina. Sebab kalau dengan saya je dia macam tak power lah. Dia kena dengan Mifdal juga. Cikgu power Okay. juga. Saya lupa nak perkenalkan diri. Nama saya Cikgu Habib and daripada PTTI, and kita bersama dengan Mifdal, bekas pelajar PTTI Promax 1.0, dan juga Aina Abdul, finalis AJL. Okay. Founder kepada Aina Nation bukan? iNations. Oh, dia sambung terus Ya, betul. Oh, iNation. Ingatkan Aina Nation. Betul. Patutlah nak rasa macam N dia ada satu je kan. Kalau Ya, cikgu. okay, faham. Siapa yang bagi nama tu? Saya sendiri je. Oh, power. iNation satu negara peminat Aina Abdul. Okay. So, okay. So, kalau kita tajuk dia malam ni kita nak sembang pasal disebabkan oleh kita PTTI ni adalah pusat pendidikan ataupun lebih kepada student-student SPM lah. Okay, so dia punya tajuk ni jangan terikat sangat dengan tajuk. Kadang-kadang dia lari tajuk juga. Okay, tajuk dia adalah SPM dengan COVID, yang mana yang akan tamat dulu ataupun habis dulu. Saja yang tu saja je dia punya topik dia. Nak bagi nampak macam ada topik sikit. Tapi insyaAllah kita sembang-sembang lah pasal benda tu. Okay, so sebelum kita nak pergi kepada topik kita ni, kita nak tanya dulu update lah daripada Aina, and then update daripada Mifdal. Dah update dah tadi, dia dapat sambung pelajaran di Asasi UiTM Dengkil. Dalam aliran apa? Sains. Aliran sains sahaja. Sains sahaja. Sains je. Tak ada nama belakang dia Tak ada. Alright. So dia adalah dah bila masuk? Bila start? Bulan Ogos rasanya. Bulan depan. Ogos ni. 2 bulan depan. Tapi dia mungkin bukan tak masuk masuk dalam. Belajar secara online. Online dulu kan. Tapi dia dah biasa, Aina. Dah belajar online sejak tahun lepas lagi. Kalau saya takkan boleh, cikgu. Sebab apa? Sebab saya memang traditional. Saya kena, nak faham, saya kena ada cikgu tu depan saya. Kalau tak, saya lost. Dia kena air liur cikgu tu kat muka. Kalau tak, tertidur. Ya, dia kena juga sampai. Kalau tak, tidur tak? Kalau mana tahu boleh korek rahsia sikit. Selalu dalam kelas tidur tak? Saya sebenarnya saya budak yang baik, cikgu. Oh. Puji diri sendiri. Tapi Boleh. saya suka duduk paling depan sekali. Saya tak suka duduk belakang. Saya memang tak suka. Kalau duduk belakang apa jadi? Kalau saya duduk belakang, saya akan distracted. Saya tengok baju orang kat depan. Saya tengok dia tengah main phone, dia main game apa. So saya suka duduk kat depan sahaja. Okay. So kalau kita throwback balik waktu zaman sekolah Aina dulu, geng duduk depan ni adakah semua perempuan ataupun ada lelaki yang duduk depan juga? Kalau saya belajar di college private yang saya seorang je Melayu. Okay. Yang lain semua berbangsa Cina dan berbahasa India. Jadi jadi dekat depan sebenarnya banyak lelaki juga. Lelaki yang berbangsa Cina. Oh. Lain lah environment dia kalau duduk dengan ni kan. Sebab kalau Mifdal duduk dekat mana dulu Mifdal? Dulu macam sekolah. lama betul. Dekat sekolah lain. dalam kelas. Saya ni budak-budak yang duduk tengah-tengah. Jalan selamat. Dia duduk tengah-tengah. Dia tak nak pergi belakang sangat, dia tak nak pergi depan. Dia duduk tengah-tengah. Pandai. Okay. So maksudnya Mifdal akan duduk di belakang orang-orang macam Kak Aina. Betul? Okay, tapi tak ada masalah. Duduklah dekat mana pun. Sebab macam saya dulu, saya tak diberi pilihan untuk duduk dekat mana pun dalam kelas tu. Cikgu yang tetap kan. So disebabkan itu, alhamdulillah saya memang duduk depan lah.
Sebenarnya kalau ikutkan tu nak duduk belakang. Tapi dah ditetapkan nak buat macam ni, memang kena duduk dekat depan lah. So itu dia punya ni. So kita nak judge orang tu duduk depan ke belakang tak boleh jugalah kalau dalam kes saya. Kan? Sebab dah ditetapkan. Okay. So kalau Aina ni ada update ke sekarang tengah buat apa, memasak ke ataupun dah ada career baru, tengah buat apa sekarang ni? Saya masih lagi career yang sama, alhamdulillah. Saya masih menyanyi saja yang saya buat. Tapi orang kata update, banyak sebenarnya update saya, cuma saya tak share dengan sesiapa pun lagi. Secara kasar je Aina boleh share. Aina tengah siapkan satu projek yang Aina akan release pada bulan 9 nanti. And then Aina juga tengah prepare for a bigger show untuk my first virtual showcase akan datang. Jadi itulah yang membuatkan saya busy untuk beberapa bulan sepanjang PKP ni, because satu sebab nak prepare dan tim-tim saya semua kena meeting online sahaja, cikgu. Jadi kekangannya itu saja. Okay. So dia punya projek ni tak boleh bagi tahu lagi lah. Projek dia yang first tu tak boleh bagi tahu, tu rahsia. Okay, rahsia. Okay, yang tak rahsia ada tak yang tak rahsia? Yang tak rahsia tu yang virtual showcase tu. Nanti cikgu datang tengok. Virtual showcase. Macam mana nak join tu? Nak tahu juga. Join saya Aina, saya nak beritahu. Ini pengakuan saya tak pernah join any concert secara fizikal ataupun virtual. Tak pernah. So saya teringin lah juga nak tengok live showcase. Betul. Live showcase. So dekat mana nak tengok ni? Boleh juga penonton dekat sini join nanti. Sebenarnya Aina akan share exactly dekat platform mana. Sekarang kita ada banyak jenis platform kan. Kita ada Zoom, kita ada Google Meet, a lot of things. Tapi kita still try and error the best platform untuk Aina showcasekan my showcase lah. Jadi but for now the decision is based on virtual showcase. Maksudnya online. So sebab Aina pun tak tahu whether pandemik akan berakhir ke tak. Faham. Jadi Aina stick to the decision untuk buat virtual, so everyone can watch from their smartphones. Boleh tengok melalui TV, smart TV. Menarik. So yang ni, event ni arranged by yourself ataupun ada organizer yang lain? Sebenarnya kalau nak kata organizer, Aina adalah organizernya, Aina Abdul Entertainment. Wow. Alhamdulillah, tetapi tim Aina ramai lah. Ada di bawah Aina ada lagi tentera-tentera yang kuat. Ya. Oh, dahsyat ni. Dia mesti dia sangat besar dan insya-Allah saya doakan all the best untuk this the first one. The first one virtual. Saya doakan yang terbaik. Kalau nak tahu, nak tanya ke or anything yang kita nak share, boleh je. Boleh. Nanti kita boleh tolong. Yeay. Kita almost every week, Aina, kita buat seminar secara besar-besaran di dalam Zoom lah, kita guna Zoom. So macam-macam lah dia orang boleh buat, gabung lah, tak gabung. Jumpa yang ni orang masuk sana, masuk sini, macam-macam dia orang boleh buat lah. So kalau Aina nak, Mifdal pun ada, dia duduk dekat Instagram, boleh masuk dalam Zoom, Zoom masuk dalam Instagram lah, semua dia boleh buat lah. So kalau nanti Aina nak tanya apa-apa, boleh kita sembang tepi lah, yang tu nantilah. Boleh. Okay, so kita nak pergi, maksudnya Aina banyak projek yang untuk virtual. At the same time ada juga projek dengan organizer lain lah. Tapi this is the very first punya projek yang Aina organize secara virtual. Kalau yang before pandemic ni yang Aina pernah run?
Yang sebelum ni kalau nak kata yang besar-besar semua dengan organizer lain. Persembahan-persembahan yang Aina lakukan semua melibatkan stesen TV, TV3, Astro, TV1. Tapi kalau yang sendiri punya kiranya projek yang virtual showcase ni adalah the first one yang Aina akan buat under nama Aina sendiri. Tapi yang sebelum-sebelum ni sebab kita dah belajar, kita tengok orang TV3, kita tengok orang Astro buat macam mana kan. So kita ambil ilmu tu lah, ambil ilmu tu and create our Faham. Dahsyat. So maksudnya Aina ni kalau jenis orang yang suka ambil cabaran, suka buat benda yang baru atau macam mana? Cuba Aina cerita sikit karakter Aina ni. Nanti kita tanya pula karakter Mifdal macam mana. Okay, sebenarnya Aina ni cikgu saya jenis yang degil tau. Saya kalau kata karakter, I'm a rebellious girl. Saya suka buat benda yang orang tak buat. Jadi untuk virtual showcase ni itu juga benda yang saya nak portray. Maybe it's not entirely new things, tapi apa yang saya nak orang experience adalah even though they're not in front of me, they can still feel my singing, you know, it can still be intimate. Masih boleh rasa macam dekat dengan penonton and everything. So kalau nak tanya lagi pasal karakter Aina ni dia pendiam. Kalau apa yang korang nampak Aina kat luar, dekat rumah sebenarnya Aina lain. Karakter dia totally different lah. Very different actually. Dia sebenarnya yang saya perasan lah, tak tahulah, yang saya perasan lah beberapa kali yang lepas ni kita ada live dengan artis selebriti kan. So apa yang saya perasan, performer ni dia ada dua jenis. Satu performer ni yang dia memang hidup dia adalah di depan ke di belakang orang, dia adalah performer. Tapi ada satu jenis lagi yang dia di depan orang dia performer, di belakang ni dia macam dia bukanlah outgoing jenis yang macam tu. Adakah Aina macam tu? Ya, saya kalau saya tak sure lah. Okay, mungkin peminat saya mungkin boleh betulkan sebab kadang-kadang dia orang lebih tahu saya. Dekat luar. Ya, kalau kat luar Aina Abdul ni sangat-sangat macam ni boleh katakan ceria, happy go lucky macam sekarang. Tapi bila saya di belakang kamera sebenarnya saya seorang yang sangat pendiam. Saya in my head a lot of times cikgu. Saya banyak berfikir. Satu hari tu saya rasa macam kalau saya tak ada kerja, saya akan boleh jadi moody tau cikgu. Sebab apa? Dia sebab tak rasa tak produktif ke, rasa apa? Ya, saya rasa tak produktif, saya rasa macam there's something lacking, saya rasa macam saya down kan prestasi saya everyday. Faham. Ni adalah simptom tapi tak tahulah kalau macam saya pun orang yang tak suka bercakap juga. Kan? Saya tak suka bercakap walaupun dalam ni nampak macam banyak bercakap. Tapi tutup kamera ni memang saya diam je. Ya ke Mifdal? Diam je. Ya ke? Mifdal tak kenal lah. Sebab saya depan kamera saya banyak bercakap. Kan? So di belakang kamera Mifdal tak duduk rumah dengan saya. Sebab saya kalau dekat belakang kamera ada orang lain yang banyak bercakap, saya kena diam lah. Kalau saya pun bercakap banyak dengan dia, tak habis lah. Tak boleh tidur lah kita orang. Nanti mungkin Aina insya-Allah kalau sebab selalunya jodoh ni dia melengkapi. Mungkin jodoh tu nanti cakap banyak kot agaknya kan. Tu petanda-petanda lah. Petanda. Alright. So Mifdal pula macam cikgu. mana? Jenis orang yang macam mana? Karakter dia. Yang kita tengok kat depan tak semestinya macam tu kan? Saya Pemalu. tak adalah tak nakal sangat, tapi saya pun pendiam juga. Ya. Tak banyak cakap. Kawan dia ada. Kalau dia menipu, kawan dia ada. Cuba kawan-kawan dia komen sikit kalau dia menipu. Saya ni seorang yang pendiam. Okay. So dalam kelas tu kalau macam cikgu tanya baru saya bercakap.
Oh. Baik betul ni. Macam itulah saya. Okay. And then kalau dengan kawan-kawan macam mana? Kalau dengan kawan-kawan, dia orang kenal saya sebagai seorang yang happy go lucky macam tu juga kot. Jadi macam follow the flow macam tu. Ikut je. Follow the flow. Betul juga kalau kadang-kadang macam member ajak kan, jom pergi lepak, kita pergi. Macam tu lah kan. Kita bukannya orang yang ajak orang lain pergi lepak. Bukan. Betul. Faham. Aina, okay, kita nak pergi kepada soalan mana dah ni. Dah lari dah ni soalan ni. Okay. Next ni adalah apa aktiviti Aina dan juga Mifdal sepanjang PKP yang total lockdown ni. Aina tinggal kat mana? Saya di Ceras. Ceras tadi kan. Kalau Mifdal dia dekat JB. Dalam. Kamu kat Johor Bukan. Salah orang. Dekat Dekat Shah Alam. So geng-geng Lembah Kelang lah. Kan? Geng Lembah Kelang. So samalah kita kena PKPD. Mula-mula total lockdown and then PKPD pula. And then sekarang ni dah habis PKPD. Jadi apa pula? Dah lost track dah. Saya dah lost track. So sekarang apa aktiviti waktu daripada awal bulan 6 itu, waktu sebelum raya lagi kita dah start PKP kan? Buat apa kat rumah? Aina dulu lah. Saya sepanjang PKP ni saya banyak aktiviti yang lain yang saya buat adalah saya banyak tingkatkan saya punya stamina saya. Saya banyak bersenam. Itu yang lain daripada sebelum ni punya PKP lah. Sebelum ni saya memang duduk je. Saya memang tak ada exercise, tak ada apa. So macam sekarang ni alhamdulillah saya rasanya dah 2 bulan saya giatkan diri saya untuk wake up every day in the morning and then exercise. And then selain daripada tu saya baru beli a new microphone, a condenser microphone untuk saya record from home. Untuk saya record from home sebab kita tak boleh pergi studio kan cikgu. Jadi betul. Saya belajar untuk melepaskan asah skill saya untuk record my own voice, and then saya bagi engineer saya yang bukan duduk kat KL, dan dia akan help me edit the tracks and everything. So dari segi production dan juga dari segi exercise. Faham. Dia stamina ni penting juga kan untuk penyanyi kan? Betul tak? Saya tak tahu, saya bukan penyanyi. Sangat penting cikgu, kalau tak nanti saya mengah. Kan dengan kalau macam contoh buat show kan, saya pun kadang-kadang saya tak jujurlah saya kadang-kadang menyanyi jugalah seorang-seorang kan, tapi kalau menyanyi sambil bergerak ni kan, tambah yang tu okey lagi. Kalau yang menyanyi sambil menari tu, yang tu lagi macam mana dia boleh buat Tak tahulah cikgu, tapi yang saya perasan semenjak saya banyak berpeluh, saya lebih senang untuk lisan saya lebih senang untuk menyanyi. Alhamdulillah. Okay, faham. So maksudnya bila kita workout and then kita keluarkan peluh, so tak tahulah otot dekat sini lah kot kan? Betul cikgu, otot betul. Saya tak pasti sangat dengan vokal ni macam mana. Tapi yang saya tahu memang ada otot lah dekat sini untuk mengawal kita punya suara kita. Betul. Cumanya tak tahulah korang penyanyi exercise macam mana. Kalau macam tangan kita boleh exercise macam tu. Yang ni nak exercise macam mana tak tahulah. Dia lain apa latihan ilmu dia? Cuba share sikit. Dia nak berlatih tu macam mana? Dia kena buat macam tu ke buat macam mana? Okay, dia first of all dari segi posture 90 degree saja. Kena straight saja kepala. Nyanyi dongak tak boleh, nyanyi ke bawah tak boleh. Okay? So kalau straight saja, the basic warm up yang Aina selalu buat adalah lip trill. Another name is bubbling. So kita guna our mouth untuk create a vibration. So for example, boleh tak cikgu? Oh. Saya pernah tengok dalam Akademi Fantasia dia buat macam tu. Ya. Saya ingat dah. Saya tengok Akademi Fantasia dulu.
adalah gunanya tengok Akademi Fantasia tu. Selain daripada undi-undi tu kan. Ingat kan dia tengah buat macam tu. So bila buat macam tu jadi apa? Untuk apa? Dia untuk bagi kita punya, bila kita menyanyi kan banyak perkataan kan cikgu. So Okay. kita punya breathing flow akan lebih smooth. And then bila breathing kita smooth, then automatically kita punya articulation akan lebih mudah nak menyanyi. Sebut perkataan-perkataan tu tak terbelit lah. Baru, ilmu baru saya kena tulis sekejap. Kena buat bubbling. Faham? Sebab Aina, ni serius. Saya cakap macam saya dan juga cikgu-cikgu dekat PTTI ni, cikgu lah. Bila mengajar, kita nak, contohlah kelas tu daripada pukul 10 sampai pukul 12, 2 jam katakan. So 2 jam ni kena bercakap. Okay. So bila kita kena bercakap, last minute tu kita rasa macam banyak lagi aku tak ajar ni. Waktu tu dia jadi mengah, dia jadi nak ajar banyak benda, so dia keluar perkataan tu dia dah tak jelas. Ya. Faham tak? So bila perkataan tu tak jelas, student tak faham. Betul. Okay. So latihan ni sangat penting. Maksudnya bila kita buat macam bubbling tu, train kita punya tak tahulah otak dekat mana kan. So benda tu dia akan menyebabkan kita lagi mudah untuk nak sampaikan. Dia sebenarnya teknik nyanyian ni adalah antara salah satu teknik yang saya rasa lah. Ni saya rasa. Ni bukan bacaan pun. Kan kita kata ni sembang-sembang je. Okay, saya rasa bila orang yang menyanyi ni, kenapa dia boleh jadi performer yang bagus? Sebab message yang dia nak sampaikan tu jelas. Ya. Betul. Menerusi nyanyian dia lah. Kan? Nanti nak suruh cikgu Aina lah. Jadi cikgu Aina lah ajar muzik lepas dekat PTTI. Boleh ke? Ada minat lah nak jadi cikgu? Sebenarnya mak saya cikgu, kakak saya cikgu. Wow. Ya, keluarga saya banyak yang tenaga pengajar. Saya pun pernah jadi guru vokal. Dia tak tahulah dia sumpahan ke apa sebenarnya. Cikgu ni kalau dia dalam family tu ada cikgu, dia akan berjangkit. Ya. Secara sedar ataupun tak. Betul saya cakap. Sebab dia bukanlah cikgu kadang-kadang dia tu mungkin jadi cikgu muzik, ataupun dia mengajar orang menyanyi, ataupun dia jadi mentor. Kan join mentor dia. Okay. Ataupun dia, faham tak? Dia akan jadi orang yang mengajar kepada orang lain in any ways lah. Tak semestinya cikgu akademik. Faham tak? Dia selalu jadi macam tu. Tak tahu, saya dah nampak banyak kes yang macam tu. So mungkin Aina satu hari nanti jadi cikgu juga ke kan? Mana kita tahu kan? InsyaAllah. Okay. So maksudnya kalau buat latihan macam tu, dia akan suara lebih jelas. Lagi apa lagi? Latihan lain. Nanti kita tanya lain, latihan Mifdal pula. Latihan lain adalah kita boleh buat juga tongue trill pun ada juga. Tongue trill. Tongue. Ya. Oh. Yang tu untuk apa pula? Itu juga. Sama juga. Itu melibatkan banyak juga benda. Selain daripada yang Aina cakap tadi tu, breathing, articulation, it can also help dengan kita punya projection. Bila kita jadi suara kita ke depan. Faham? Jadi bila kita bercakap lebih jelas, lebih ke depan, jadi orang pun boleh senang faham. Banyak ni ilmu-ilmu ni. Kalau tak belajar menyanyi dalam ni je kejap lagi. Okay, kita nak tanya Mifdal pula. Thank you Aina untuk tips tu. Nanti saya juga nak belajar juga banyak ni. Kan benda-benda yang bagus kita boleh belajar. Saya suka belajar lah. Tu saya punya saya suka nak tahu banyak benda. Sebab bila ilmu ni kan dia asset kan dalam diri kita kan. Dia tak habis. Kalau kita beli barang rosak, beli makanan buang.
buang, masuk dalam mulut lepas tu buang lah. And then dia habis. Tapi kalau ilmu ni ambil dia tak habis. Kan? So saya suka. Okay, kita nak tanya Mifdal pula. Tadi Aina ajar cara latihan dia untuk menyanyi. Kalau Mifdal pula, macam mana latihan Mifdal untuk dapat straight A? Dapat straight A ni. Latihan untuk dapat straight A. Saya ni sebenarnya bukan budak-budak yang pandai. Saya ni yang biasa-biasa je, orang kata. Okay. So apa maksud biasa-biasa tu? Maksudnya saya ni kalau exam sebelum SPM, masa form 4 ke, saya bukan yang jenis-jenis yang straight A, 8A. Saya yang 4A, 3A, 5A. Faham? So saya kesedaran tu datang sendiri bila dah nak SPM. Waktu penyerahan keputusan SPM batch tahun lepas, batch atas saya. Masa tu saya sedar. Bulan 3 2020. Ya, waktu tu saya tengok abang-abang senior, kakak-kakak senior saya yang sebelum-sebelum ni diorang macam saya juga. So bila masuk SPM, diorang dapat straight A. So dari situ saya macam aku kena buat something untuk jadi macam diorang. So, ada ke idola ke waktu tu yang tengok macam, wih abang ni dah lah handsome, lepas tu dapat result bagus ke macam tak tahulah kan. Selalunya budak sekolah macam tu. Tak tahulah. Saya ada abang-abang idola saya dulu-dulu. Sini-sini saya dulu-dulu. So saya mengidolakan diorang supaya saya jadi macam diorang. Sebab waktu tu mungkin Mifdal rasa, abang ni dah handsome, dapat result bagus. Aku handsome tapi result biasa lagi. Macam tu lah. Tak adalah macam tu. Oh tak, lain. Okay. Saya suka kacau Mifdal ni sebab dia ni sikit. Dia baik, dia budak baik. Okay, teruskan. So bila dah nak trial, saya banyak time tu kelas semua dah start pack dah. Saya ada join tuition PTTI ni dengan sekolah punya kelas tambahan. So dari situ saya bahagikan masa untuk semua tu. Kelas sekolah pagi, tuition PTTI petang. Lepas tu malam saya study sendiri. Lepas tu esoknya bangun ulang balik benda sama. So walaupun bosan, tapi nanti manis dia ke akhir dia. Sekarang lah saya rasa manis dia. Manis ni bahaya ni Mifdal. Okay. So ada lagi tak manis yang lain selain daripada result? Tak ada, yang tu je? Tak ada dah. Tak ada, tu je. Okay. Tak, sebab dia bertambah follower dia sekarang. Ramai fans. Dia kalau Aina ada Aina Nation, dia ada apa Mifdal? Fan club dia? Tak ada. Okay. So ada. tu ni insyaAllah ada. Dia dah start ada dah sebenarnya. Dia tak nak reveal lagi lah. Nanti dia nak buat pelancaran ke macam. Okay. So dia kata sembang santai malam ni kan. So kita nak sembang santai lah. Okay. Alright, so lagi soalan apa lagi? Alright, so Aina punya kalau tadi Aina cakap banyak buat recording, susah ke nak buat lagu sendiri ni sebenarnya? Kalau lah ada adik-adik ke yang nak mengejar cita-cita nak jadi penyanyi ni, adakah dia kena beli mic mahal ke macam mana ke? Okay, sebenarnya starting bagi Aina, kejap, maksudnya starting point Aina. Kalau tak salah saya, Aina ada buat satu lagu yang Aina buat sendiri dan upload dekat YouTube. Kan? Ya, betul. Starting dia tu macam mana Aina ni? Okay, starting saya, mulanya saya menulis lagu taklah lama sangat. Saya taklah tulis lagu daripada kecil. Tapi saya mula tulis lagu selepas saya masuk college. And then bila kita masuk college kan kita ada ramai kawan, and Aina pun college dalam bidang music. Jadi terdedah dengan music every single day. Jadi saya terpanggil untuk tulis lagu. So the beginning process tu saya pun basic juga cikgu. Saya
saya banyak belajar production side ni, nak record sendiri. Semua saya belajar banyak di YouTube saja. Saya tak ada belajar guru sendiri? spesifik. Ya, saya tak ada guru Okay. spesifik yang ajar saya untuk macam okay, kalau nak tekan nak record suara kena on ini, on ini, on ini. Itu tak ada. Saya guna apa saja bajet yang saya ada. Saya ingat lagi my first mic, saya beli the first ever tapi dah hilang mic tu. RM600 saja mic tu. Okay. Lepas tu saya dengan mic 600 tu lah saya record a lot of demos. So demo tu adalah macam rangka lagu kan. Jadi bila saya Dia bukan lagu full lah? bukan lagu full. Dia macam masih ada kosong-kosong. So saya belajar main piano, saya masukkan piano tu dalam software yang saya gunakan. Jadi benda-benda macam ni Aina sangat cherish lah the moment, sebab dulu bila Aina belajar saja daripada YouTube, Aina tak tahu pun yang Aina akan buat lagu betul-betul. Aina tak tahu yang Aina akan jadi singer-songwriter. Tapi bila saya mula dengan satu lagu and then alhamdulillah time tu tak adalah viral, tak ada apa pun. Cuma macam orang yang mendengar tu sokong saya. Dia suruh saya buat lagi, buat lagi. So sampailah saya release lagu Shadow, lepas tu lagu Sumpah. Okay. So maksudnya waktu college tu memang ambil course music lah? Betul. Okay. So maksudnya Aina adakah daripada memang dari bila yang start minat music ni? Daripada okay, kalau macam tu daripada sekolah. Saya sekolah rendah, saya start menyanyi darjah 6. Time tu saya ingat lagi cikgu saya, Cikgu Syamsiah. Ya Allah, cikgu, kalau cikgu tak paksa saya menyanyi, saya tak akan jadi penyanyi sampai sekarang. Oh, okay. Ya. Macam mana dia paksa tu? Macam mana boleh dipaksa dan dia memilih untuk memaksa Aina, bukan memaksa student lain? Sebenarnya cikgu tu, okay, cikgu tu memang power lah. Sebab dia paksa semua student. Semua. Dia tunjuk gitar dia. Dia kata dia pun nak jadi penyanyi juga. Sekejap lagi belanja. Sekejap lagi korang duet. Saya tarik diri. Okay, teruskan. Sorry cikgu. Jadi Cikgu Syamsiah tu buat audition, semua wajib masuk audition tu. Suara tak sedap pun kena paksa menyanyi. Oh, dahsyat betul cikgu. Ya, cikgu tu. Okay. Jadi faham, saya betul? pun masuk. Jadi bila saya masuk, semua cikgu terkejut. Mak saya pun terkejut. Boleh menyanyi pun jadi ni. Faham. Jadi And macam then? itulah. Oh, and then waktu tu adakah memang out of berapa orang? Dalam 20 orang ada? Tak sampai. Time tu semua budak darjah 6 semua kena nyanyi. Saya rasa berapa cikgu? Satu kelas ada 40 orang. Okay. So dalam 4 kelas ada? 4 kelas? I rasa dalam 6 kelas. 6 kelas? So semua 6 kelas tu kena test nyanyi? Kena, yes. So dalam 6 kelas tu, kalau tadi ada satu kelas 40 orang, betul? Yeah. 40 orang. So almost 200 lebih orang tu kena test nyanyi. Betul cikgu. Out of 200 tu, memang dia terpukau dengan suara Aina Abdul. Ya, saya dapat masuk ke peringkat seterusnya dan saya menang. So, okay. So maksudnya memang daripada kecil lah dah nampak bakat and tapi kebetulan lah kan cikgu tu buat audition semua orang, sebab ada orang yang macam dia tak dapat kenal dia punya bakat dia daripada kecil kan, disebabkan oleh tak ada paksaan tu. Kan kalau Aina pun mungkin kalau tak dipaksa waktu tu Aina pun mungkin tak sedar, betul tak? Betul, sebab keluarga saya semua education. Semua bukannya penyanyi. Tak ada, saya memang tersesat. Faham. So maksudnya dekat sini adalah kadang-kadang kita kena dipaksa. Okay, kita kena dipaksa barulah terkeluarnya potensi ataupun bakat kita yang sebenar.
Kan? Okay. Faham. Okay, and then lepas daripada tu, Aina dah start menyanyi lah dekat sekolah menengah, form 1, form 2. Habis sekolah, terus sambung dalam bidang music and terus career as a singer, songwriter, kan? So kalau buat lagu ni, Aina buat lagu ni selalunya idea datang daripada mana? Kejap. Lupa nak tanya Mifdal. Ya, saya Mifdal cikgu. punya apa tadi soalan dia dekat Aina tadi, pasal dia start dia punya tu kan. Okay, Mifdal. Sorry Aina, saya nak kena tanya Mifdal ni. Takut kejap lagi dia tertidur pula. Okay. Mifdal. Mifdal, adakah Mifdal juga minat muzik ataupun minat apa? Main game ke? Selalunya budak lelaki main game. Saya minat main bola. Okay, minat main bola. Saya muzik ni saya main gitar je kot. Tapi saya tak boleh nyanyi. Saya main Okay. gitar saja. Main gitar saja. Dia tapi main gitar tu dia step lah, one step ahead lah untuk nak pergi ke arah nyanyi kan. Okay. So kalau maksudnya selalunya main gitar ni ada chord ke ataupun main, kalau macam bagi gitar dekat saya tahu macam tu je. Yang sebelah sini je, yang sebelah sini saya dah tak tahu dah nak buat macam mana kan. Sebelah sini je saya tahu. Kalau Mifdal macam mana? Kalau saya start belajar main gitar masa habis SPM hari tu. So tak ada apa nak buat. Masa PKP tu, itulah aktiviti saya. Saya belajar sebab tak boleh main bola kan. Betul. Faham. So lagi buat apa lagi? Lepas tu saya buat research pasal universiti yang saya nak masuk kot. Dan memilih UiTM, asasi UiTM, course science tu. Kenapa ambil course science? Nak ambil apa sebenarnya? Sebab asalnya saya nak ke arah kejuruteraan. Okay. Tapi atas nasihat mak dengan adalah sikit minat saya memilih ke arah sains untuk kerjaya saya, cita-cita saya untuk jadi seorang doktor. Oh, doktor. Ni doktor. Amin insya-Allah. Nanti jadi doktor. Dia ada dua lah doktor dalam dunia ni. Okay, satu doktor pesakit, satu lagi doktor cinta. So tak payahlah. So kita nak tanya Aina tadi, yang part yang lagu ni, mana dapat inspirasi ni? Selalu inspirasi buat lagu tu daripada keadaan sekeliling lah. Saya jenis suka memerhati. Saya kalau pergi ke, contoh pergi kafe ke kan, pergi mall-mall ke, saya suka tengok orang. So saya tengok, saya bukan creepy Faham. Saya bukan creepy, Dia bukannya tengok macam macam tu, tak lah. Saya tahu. Saya pun sama. Betul. Saya suka tengok orang juga. Tapi bukanlah tengok macam tenung dia lama-lama kan. Kita macam sambil minum and then kita macam setelah pandailah berlakon. Dia kena ada gaya dia. Jadi inspirasi saya banyak pada social issues. Sekarang ni saya lebih kepada menulis mengenai mental health. Lagu Sumpah adalah mengenai skizofrenia dan juga depression. Lagu Semalam adalah mengenai domestic violence, emotional abuse. Lagu Sepi juga mengenai mild depression, macam mana kita nak keluar daripada kepompong. So saya normal yang macam kalau saya buat lagu, saya tak nak buat pasal cinta saja cikgu. Saya nak buat pasal cinta dan juga kenapa contohnya percintaan tu gagal. Jadi Faham. itu yang saya suka sekarang ni. Suka membaca pasal benda Allah tu. Maksudnya kalau contoh macam skizofrenia, benda-benda yang di luar lah, maksudnya di luar bidang muzik ni, dia perlukan pembacaan dan dia perlu pula diadunkan dengan elemen arts ni kan. So dia adalah macam sains bertemu dengan arts ni, dia heavy sikit lah. Betul. So
maksudnya Aina akan banyak habiskan masa untuk baca benda berilmiah and then dapatkan ilham daripada bukan satu sumber je. Betul tak? Betul cikgu. Dia menyeluruh sebab saya pun kalau saya nak tulis pasal cinta saja, saya bukanlah the best person untuk cakap pasal topik itu, tapi at least saya boleh tackle topik lain sebab saya sangat interested in writing about isu-isu yang berkaitan dengan mental health, sebab bagi saya it's really important dan kehidupan kita seharian it revolves around it. Kalau kita happy, badan kita pun minda kita pun happy, our face is happy. Jadi saya sangat-sangat interested dengan topik ni. That's why saya tulis lagu Sumpah, lagu Semalam, semua tu. Sumpah Semalam. Ya. Yeah. Okay. Dia sambung. Okay. Kalau maksudnya kenapa Aina tak nak jadi bukan soalan dia kejap. Saya tak belajar kewartawanan ni. Bahaya juga saya tanya soalan ni. Kejap. Kenapa Aina memilih untuk menyampaikan lagu-lagu yang bercorak ke? Berbentuk begitu. Yeah. Bukan berbentuk lain. Saya macam ni cikgu, saya ada experience ke? Saya lebih selesa untuk menyanyikan soal-soal isu-isu yang berat sebab saya pun I'm not that young, cikgu. Saya pun bukanlah macam I'm not that age yang macam saya nak cakap pasal cinta sahaja. Saya rasa terpanggil untuk saya talk about a deeper issue sebab saya nak saya janji dengan diri saya nak jadi seorang penyanyi yang not just untuk hiburkan orang, but I want to also educate people dari lagu-lagu saya. Wow. Kan saya cakap tadi, kalau ada darah seorang guru dan cikgu tu, dia buat apa pun dia nak jadi cikgu. Mifdal, ada family yang cikgu ke, pensyarah ke? Mak saya cikgu. Nampak? Nanti dia jadi doktor yang insyaAllah dia akan mengajar orang jugalah. Yeah. Sebab dia mengalir tau benda tu. Tak tahu dia magic. Serius. Yang ni saya cakap totally serious. Okay, tak bergurau. Dia memang betul. Kalau dia buat apa pun dia nak jadi yang someone yang macam mana? Dia itulah saya rasa yang ni boleh masuk dalam Sumpah version 2. Lagu Aina Sumpah version 2. Once dia tu adalah darah seorang pendidik ataupun guru, insyaAllah keturunan dia ni akan berjangkit. Dia rasa, tak tahu, saya rasa mungkin dia macam ni. Orang guru ni, dia adalah satu, saya bukanlah guru yang dimaksudkan, tapi saya merujuk kepada guru-guru di luar sana, adalah satu kerjaya yang sangat mulia, di mana dia menyampaikan ilmu. Ilmu tu benda yang suci lah bagi saya kan. So benda tu dia akan menyebabkan value dalam diri seorang guru ni mengalir dalam anak-anak dan keturunan dan juga dia punya keturunan dia. Dia mewarisi nilai seorang pendidik itu, dia mewarisi. Sebab kalau culture mendidik, educate people, mengajar berhenti, akan berhentilah sesuatu tamadun tu dan dia akan jatuh. Berfalsafah pula malam ni Tapi betul. Tak tahu, saya banyak tengoklah, banyak terlalu banyak. So mungkin yang tu lah kot. Tapi saya suka cara Aina bawa lagu tu, message tu is not just entertainment. Instead dia adalah education, educate people, give value lah in the end of the day. Okay, Mifdal, ada tak pernah bercita-cita nak jadi cikgu ke? Ada? Tak ada. Tak ada? Memang tak suka jadi cikgu?
Saya tak suka jadi cikgu tapi saya suka mengajar orang. Tak suka jadi cikgu. Terus terang betul. Okay. Tapi suka mengajar orang. Saya suka mengajar orang. Contoh Mifdal ajar apa? Dulu kat sekolah saya pernah jadi mentor. Oh. Dalam subjek AdMed. Wah. Lain macam ni. So setiap malam saya akan jumpa anak-anak buah saya. So saya akan mengajar orang. Anak buah tu form apa? Batch saya sendiri lah. Oh, kalau batch sendiri dia tak boleh panggil anak buah. Menti. Dia kena panggil cousin. Cousin ni satu level. Kalau anak dia turun bawah. Okay. So maksudnya Mifdal memang suka AdMed ataupun dilantik secara macam mana? Kenapa pilih AdMed? Saya rasa saya dilantik sebab ni kot, waktu trial tu saya dapat A-. So antara gap daripada trial ke SPM tu, cikgu suruh buat program mentor-mentee. So dari tu saya suka mengajar orang. Okay, so waktu tu lah rasa best juga ajar orang ni kan. Tapi saya tak suka jadi cikgu. Apa maksud dia tu? Sebab bila saya tengok mak saya sendiri jadi cikgu, dia bukan tak seronok. Dia cuma, saya rasa saya tak enjoy kalau saya jadi cikgu. Sebab apa? Tengok dia sentiasa bercakap je. Saya kan pemalu. So saya tak berani nak bercakap depan orang ramai sangat. Ni ramai ni Mifdal. Malam ni. Tak apa, nanti mungkin Mifdal akan jadi cikgu secara online. So Mifdal rasa tak ada orang pun. Padahal beribu dekat belakang tu. dia tak nampak. Dia nampak muka dia je kan. Okay. Faham. Dia nak jadi cikgu ni tak senang lah sebenarnya. Kan? Tapi kita still boleh jadi cikgu. Jadi seorang guru, educator tanpa kita jadi cikgu yang mengajar tulis whiteboard tu. Macam Aina kan, Kak Aina. Dia still mengajar orang beribu. Buat persembahan pun mengajar lagi. Dahsyat ni. Okay. So, dah pukul 10? Okay. Tak, serius. Tak sedar. Okay, last soalan kita kepada Aina dan juga Mifdal. Apakah nasihat ataupun nasihat sharing ke whatsoever lah yang nak bagi tahu dekat penonton-penonton kita malam ni di saat yang sekarang ni macam sekolah akan diteruskan belajar secara online for another 1 month. Sepatutnya dia habis bulan Julai and start on hujung Julai ni sepatutnya dia orang dah boleh pergi sekolah, tapi KPM dah extend, it's official. Dia orang akan start belajar secara fizikal insyaAllah bulan 9 nanti. So bermaksud diorang masih lagi kena belajar di rumah. So kalau Mifdal dia ada experience dia belajar di rumah, and kalau Aina, experience Aina sendiri duduk di rumah sepanjang ni. So apa any advice or tips or anything yang boleh share dengan rakyat Malaysia dan juga student-student ni, how do we macam orang cakap apa avoid mental problem. Okay, teruskan. Siapa dulu? Aina boleh? Mifdal boleh? Okay. 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 Bagi Aina sendiri, apa yang Aina boleh share adalah, benda ni help me. Semua orang berbeza-beza kan? Semua orang berbeza keadaan. Tetapi bagi Aina sendiri, having a passion is really important. Maksudnya ada minat dalam suatu benda. So kalau macam budak, kalau macam pelajar sekolah kan, kita kena tahu why are you there? Kenapa ada kat situ, dan cari, walaupun susah, mungkin keadaan susah, cari minat tu dalam belajar. It can be learning online dengan kawan-kawan. Sometimes it's fun untuk explore the wonders of technology.
you know, you can also explore macam-macam learning process through YouTube. Sebab Aina sendiri, I'm speaking this from experience, banyak ilmu-ilmu yang Aina dapat sekarang semua Aina belajar sendiri daripada YouTube, you know. So having a passion. Ya, betul. Apa cikgu? Saya nak tanya, okay. Bila sebut pasal passion ni, adakah Aina passion dulu atau satu lagi Aina buat dulu? Yang mana dulu? Oh, okay. Macam saya kalau di sekolah dulu, saya buat dulu. Saya buat dulu sebab kita dah diprogramkan macam kita memang dah secara azalinya, you know, we wake up in the morning kan, kita pergi sekolah, you know, kita bukanlah macam ada choice macam tiba-tiba nak, you know, just ponteng kan. Nanti mak saya cikgu kan, saya ngamuk. So keadaan budak pelajar sekolah dengan pelajar college ni berbeza. So kalau saya boleh katakan dari segi college student, saya pun still saya buat saja cikgu. Saya buat saja because I know Allah SWT tu dia akan carikan lorong mana yang sesuai untuk Aina. Faham. Passion tu akan datang dengan sendirinya. Faham. Inilah jawapan dia. Sebab ada orang yang dia terlalu mengejar passion tanpa dibuat tindakan. Aina faham tak? Faham. Dia macam terlalu mengejar impian tanpa dia melakukan apa-apa pun. Dan dia menanti impian dia tu menjadi kenyataan. So tu that's why saya tanya tu. Kita nak kerja, maksudnya kita nak buat apa yang kita suka ataupun kita buat apa yang kita perlu buat, barulah dia akan datang apa yang kita suka buat. Betul. So Aina yang kedua tu lah. Maksudnya Aina buat dulu apa yang Aina perlu buat and then the passion comes later. Betul. Bagus. Best lah. Okay. Next, Mifdal. Ya, saya cikgu. Mifdal punya nasihat kepada adik-adik yang belajar online. Mifdal student asrama, kena belajar online, macam mana tu? So nasihat saya ada satu, apa orang kata, macam kata-kata tokoh. Kata-kata tokoh So sekarang kan semua orang kena belajar secara online kan. So semua orang macam ada satu student PTDI yang form 5 tahun ni, diorang macam cakap lah sekarang macam belajar online ni diorang rasa bosan cepat. So diorang tak faham. Lepas tu diorang macam stres. Nanti bila nak sekolah tu diorang sekolah bulan 9, lepas tu masuk je bulan 3 tahun depan diorang dah start SPM. So masa tu sangat singkat untuk diorang. So dari situ diorang macam diorang tanya macam mana nak bagikan masa. Lepas tu macam mana nak ada semangat untuk belajar tu. So apa benda yang saya pegang dulu, ni dulu ada abang senior pernah bagi kat saya. Dia kata masa yang susah melahirkan pahlawan yang kuat, dan pahlawan yang kuat melahirkan masa yang senang. So maksudnya dalam setiap susah tu mesti ada senang dia nanti. So nanti manis itu macam saya cakap tadi, manis dia mesti kat hujung nanti. So nanti jangan bazirkan masa yang ada. Janganlah main PUBG tu. So macam saya sekarang saya free je, saya boleh main PUBG bila-bila. So nak main nanti mainlah. Habis SPM nanti nak main-mainlah. So sekarang kita fokus penuhnya kepada pelajaran. Alright, maksudnya bila kita betul. Saya sangat setuju sebab most of the time orang yang berjaya ni dia adalah lahir di waktu krisis sebenarnya. Betul. Di waktu krisis. So sebenarnya ni adalah proses untuk 3 ke 4 tahun akan datang akan lahirlah orang-orang hebat. Contohnya macam Aina. Kan sekarang ni dia buat virtual showcase, konsert dan sebagainya, dan tahun 2020 dah nampak dah dia punya macam-macam lah achievement yang dah start dapat. So insyaAllah
So saya percaya betul apa yang Mifdal cakap tu, hard times dia akan melahirkan orang yang hebat. Sebab dia satu lagi quotes lah kalau saya boleh bagi kan. Ni daripada guru saya. Dia cakap tough time won't last. Tough people do. Maksudnya masa yang perit ni dia takkan berpanjangan. Tapi orang yang tough, orang yang bertahan dalam this tough time, dia akan bertahan lama. So itulah dia. Suka. Nanti kita tulis banyak-banyak dekat poster kita tampal. Okay. So Aina, dia orang ada minta belanja. Dia orang minta belanja lagu. Kan? Boleh ke? Belanja lagu. Belanja apa korang? Belanja apa? Belanja whistle? Belanja whistle? Tak nak lah cikgu. Tak boleh. Itu tak nak. Whistle tak nak. Whistle tak boleh. Kalau lagu lah, lagu sikit. Okay. Tadi ada orang kata Aina nyanyi lagu Aina lah, boleh? Boleh. Untuk ni lagu apa? Bagi tahu dulu. Saya tak. Okay, lagu yang tahun ini Aina ada release satu lagu yang berjudul Sepi. Lagu ni sebenarnya 100% inspired daripada hidup Aina sendiri. So waktu Aina struggle dulu sebelum nak jadi penyanyi, nak cari duit, nak menjadi seorang penyanyi. So lagu ini untuk semua yang struggle dalam hidup korang. Please know that at the end of the day, korang akan nampak cahaya tu. So this is for everyone. InsyaAllah. Okay. Alright. Mifdal, pegang gitar. Pegang gitar. Berlakon lah sikit. Aduh. Okay. Alright. Okay, teruskan. Sorry kacau. Takkan pernah aku mengalah kecewa, biar gelita badai melanda, tak terhapus perih jiwa, ku berserah, teguh berdiri dan terus bermimpi. Memang selut lah. Kat belakang Mifdal. Ada. Tu lah duk tengok tangan siapa lah terkeluar tadi kan. Tapi memang selut suara Aina. Saya memang saya tengok yang konsert AJL malam tu, saya tengok. Saya rasa itu adalah malam pertama saya tonton daripada awal sampai habis AJL. Selalunya tengah-tengah saya dah tertidur ataupun dah pergi buat benda lain. So hari itu AJL memang saya rasa memang tak menyesal. Dan saya memang selut suara Aina. Okay. So thank you so much Aina Abdul untuk malam ini. Sebenarnya the reason why kita invite Aina because there are a lot of student PTTI, saya tak tahu student lain, tapi student yang belajar dengan kita yang request, personally request nama Aina Abdul untuk bersama-sama dalam live ni because they are so inspired with your story and itulah punca dia kenapa Aina berada di sini pada malam ni, dan it's really amazing. You go through a lot during your journey and itu yang bagi saya dia adalah contoh yang terbaik untuk generasi-generasi sekarang ni untuk kita follow this path ataupun journey yang Aina lalui ni. It's not easy untuk jadi somebody, tapi it's much more easier kalau kita ada contoh ataupun inspirasi yang kita boleh follow. Then that's why juga kita invite Mifdal malam ni as a contoh juga untuk adik-adik follow bagaimana dia go through pembelajaran online and dapat result straight A. Alhamdulillah. Okay. Alright, so itu sahaja untuk malam ini. Harap banyaklah yang diorang belajar malam ni. Belajar Ingat kelas tadi Kelas lah kan? Kelas belajar menyanyi, belajar main gitar.
So banyak benda yang kita belajar sebenarnya malam ni dalam sedar ataupun tak sedar. So thank you so much kepada Aina dan thank you so much juga kepada Mifdal. Alhamdulillah internet kita semua malam ni memberi kerjasama yang baik dan itu sahaja daripada saya. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi. Alright? Yay. Okay, Minta bye. orang. Assalamualaikum. Bye semua. Okay. Assalamualaikum. Bye Kak Aina. Bye Mifta. Bye. Bye cikgu. Bye. Bye. Bye cikgu. Bye, Mifdal.